yang mempunyai majoriti. Dan di sinilah berlakunya beberapa hari yang lepas apabila ada seorang ahli parlimen yang difikirkan telah ada majoriti dan dia telah dilantik bersumpah, angkat sumpah untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi cara ini adalah cara pintu belakang. Cara pintu depan yang saya sebutkan tadi adalah pilihan daripada rakyat. Tapi sekarang adalah pilihan daripada ahli-ahli parlimen yang telah dilantik oleh rakyat. Dan kalau peringkat federal, peringkat persekutuan ini adalah pertama kali dalam sejarah negara. Tapi dalam peringkat kerajaan negeri telah berlaku beberapa kali. Kerajaan Terengganu, kerajaan Kelantan, dan terbaru adalah kerajaan negeri Perak. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, sementara kita menunggu rakan-rakan kita hadir, saya mulakan ceramah kita dengan menjemput Ketua Pemuda daripada DAP untuk memberi ucapan dalam masa 3 minit. Okey, sila. Selamat malam. Selamat malam dan YB-YB yang ada di atas pentas ni dan juga yang rakan-rakan sepenuhnya yang ada di bawah. Juga ahli majlis yang ada di sini malam ni. Dan saya pun baru sampai aja. So saya rasa manja yang akan datang lagi sebentar nanti. Sekarang apa yang kita tengok berlaku pada minggu yang lalu, ada kerajaan yang melalui pintu belakang telah berlaku di pusat, menyebabkan sekarang apa yang kita dok rancang nak buat semua terpaksa berhenti kerana tak dapat sokongan daripada pusat. So apa berlaku juga di Kedah, kita tetap menjadi kerajaan negeri Kedah lagi, dan di PBT semua pun boleh menjalankan tugas. So apa yang berlaku sekarang semua kita tak mau apa-apa yang berlaku sekarang adalah bukan melalui PIU dengan pemilihan rakyat. So saya rasa bukan semua orang boleh terima, tak ada orang boleh terima semua ni. So kita sekarang mula ada jelajah mandat rakyat malam ni, pertama malam. So YB Johari, selamat malam. So apa yang rakyat mau? Ada mau PIU. Dan kita rasa sakit hati apabila semua ini berlaku. So apa yang boleh kita buat sekarang? Tunggu pada 18 Mei nanti boleh melakukan undi tidak percaya kepada kerajaan yang sekarang. So saya tak dapat banyak yang boleh beritahu, dan saya bagi ruang kepada pengerusi-pengerusi yang akan cakap nanti. Terima kasih. Okey, terima kasih Ketua Pemuda DAP ini Kedah. Kita teruskan dengan Ketua Pemuda Amanah Saudara Rizwan untuk memberi ucapan 3 hingga 5 minit. Sila. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi PH yang baru, tahniah untuk Datuk Johari bin Abdul. Yang saya hormati pengurusi Amanah Negeri Kedah, Datuk Fahrul Razi Zawawi. Yang saya hormati YB Tan Kok Yu, pengurusi DAP. Yang saya hormati Datuk Ismail, Esko Barisan Adun-Adun, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dah mula balik untuk jelajah
siri jelajah kita untuk menerangkan kepada rakyat. Kita tak tahu lagi politik ni nak pergi macam mana. Minggu lepas satu sejarah detik hitam telah berlaku dalam negara Malaysia kita. Ini betul-betul kerajaan yang tak guna telah dihidupkan, kerajaan yang dilaungkan. Kalau kita ambil, saya spesifik kepada PAS, dulu dia cukup bangkang kerajaan pintu belakang. 2018 saja berapa hadis yang dia ada tentang kerajaan pintu belakang, haramnya kerajaan pintu belakang. Tapi hari ini PAS bersekongkol dengan kerajaan pintu belakang. Apa dia yang dilaungkan selama ini? Memperjuangkan agama, memperjuangkan Islam, tetapi dia yang langgar, dia khianat. Itulah PAS. Jadi kita minta tuan-tuan kena bersama dengan Pakatan Harapan. Insya-Allah kita masih ada lagi sinar untuk kita lawan pengkhianat negara. Kalau saya lah dia bagi jadi menteri pula lepas ni, mampus dia likan seorang-seorang tu. Jangan biar tuan-tuan, ekonomi kita hari ini merudum, bursa saham kita jatuh 100 bilion. Kes kita COVID-19 di saat depa pemimpin UMNO, pemimpin PAS, dia tak fikirkan tentang rakyat. Hari ini Dr. Zul sebelum ni dah berjaya hapuskan COVID-19, tapi hari ini kerajaan dijatuhkan di saat negara terancam. Hari ini kes COVID-19 saya ingat 227 ke 50. Tapi masa kita ada menteri kesihatan yang bagus, oh menteri kita tak boleh guna, tak boleh pakai, tak erti buat kerja, menteri PH semua tak guna, dia kata. Tapi hari ni Perdana Menteri pula ada ejah Perdana Menteri Kesihatan kita. Apa dia ni yang kata hebat sangat kerajaan Perikatan Pengkhianat Nasional? Mana dia? Takkan tak ada calon daripada Pengkhianat Nasional? Tak ada. Call balik menteri kita, ajak menteri kita untuk bersama-sama dalam kabinet dia. Tapi saya ingat hari ni Datuk Mukhris kata no way, kita kena tolak. Begitu juga kepada rakyat-rakyat, kita kena tengok hari ini kalau ditakdirkan lah, kalau kita dapat balik kerajaan kita, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, kita kena bersedia untuk pilihan raya yang akan datang. Kita akan jatuhkan kerajaan kleptokrat, kerajaan pengkhianat. Dulu dia kleptokrat ya, lalu dia tambah sikit lagi pengkhianat pula. Jadi saya tak boleh panjang, pasal yang lain pun ada lagi. Kalau ikut ni sejam lah, tapi dia bagi 3 ke hingga 5 minit ya. No? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampak pentas makin panas. Jadi sekali lagi yang duduk di tepi sini boleh kekal di situ ataupun boleh masuk ke sini. Masih ada kursi-kursi yang kosong. Kita teruskan pentas kita pada malam ini, iaitu pentas pertahan mandat rakyat. Dalam konteks ni Kedah, mandat rakyat masih setakat ini dikekalkan. Tetapi di peringkat persekutuan, di peringkat beberapa negeri, mandat rakyat yang diberi pada tahun 2018 telah jatuh satu persatu. Dalam konteks ni Kedah, mandat ini masih kekal, dan hari ini kita ingin menyatakan bahawa hasrat kita semua adalah untuk pertahan mandat rakyat dan negeri-negeri yang telah jatuh, persekutuan yang telah jatuh melalui kerajaan pintu belakang. Maka kita nak kembalikan semula kerajaan yang disebut pengkhianat ini kepada kerajaan mandat rakyat. Kita teruskan ceramah kita dengan ucapan daripada, sebelum adu-adun kita beri sedikit ruang kepada Setiausaha Majlis Pengurusi Amanah Pakatan Harapan di Kedah, Dr. Abdul Rahman. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan pimpinan PH Pakatan Harapan yang lama. Saya ni ambil cari baju lama balik. Baju lama tak ada bersatu. Bukanlah nak tinggal bersatu, tapi maksudnya kita cari baju lama balik. Kita lepas tu dia mai kita pakai baju baru balik. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ini kita berdapat bersama dengan barisan pimpinan dari Kedah dan juga insya-Allah dengan Menteri Besar kita yang juga bersama untuk mempertahankan kerajaan negeri Kedah, dan juga kita akan bersama dengan
Yang Berhormat Datuk Syahrudin Ayub yang akan bersama dengan kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak sampaikan dalam masa yang ringkas ini ialah tentang ada dua perkara yang saya lihat yang penting untuk kita cuba renungi bersama. Yang pertama ni ialah tentang muafakat nasional. Muafakat nasional, kononnya mereka nak membentuk satu kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu yang menolak sama sekali parti DAP dalam kerajaan. Jadi kita lihat sekarang ni bila di Johor, apabila berlakunya peralihan kuasa, maka tidak ada calon orang Cina untuk masuk, maka dia terpaksalah mengambil seorang daripada PKR untuk masuk menjadi EXCO. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat bahawa ini tak boleh jadi dalam konteks demografi dalam masyarakat Malaysia. Sebab dalam masyarakat Malaysia kita dah sepakat bahawa kita ada 4 kaum, dan juga bukan 4 kaum saja, kita mempunyai berbagai-bagai lagi di Sabah dan Sarawak. Oleh kerana itulah kita Pakatan Harapan, kita nak pertahankan kedudukan kita sebagai satu bangsa yang bersama dalam konteks Malaysia, di mana kita akan membina satu negara Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum dalam negara kita. Dan begitu juga kita lihat dalam peringkat nasional sekarang ini, mereka menjadi masalah sebab mereka tidak boleh membuat satu komposisi kaum yang dapat memberi satu representatif kepada calon-calon menteri yang akan berada di peringkat pusat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bagi saya, kalau kita lihat di Johor ini, calon PAS tidak dilantik menjadi EXCO. Calon PAS satu saja tak dilantik. Jadi apa makna muafakat nasional ni? Cuba tuan-tuan balik nanti sembang dengan orang PAS. Apa makna muafakat nasional ni? Kalau satu di Johor tak dilantik menjadi EXCO, jadi apa punca ni? Kata nak muafakat nasional macam mana? Kalau yang lepas tu tak apalah, macam Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, tu yang lama. Tak apalah depa kata susah nak masukkan ahli PAS dalam pakatan mereka. Tetapi hari ini kita lihat bahawa tidak ada calon PAS yang satu tu tidak dilantik menjadi EXCO. Jadi inilah malang bagi parti PAS yang sebenarnya bagi saya dalam konteks muafakat nasional ni bukan ada apa tuan-tuan. Hanyalah kerana UMNO kalah. Bila UMNO kalah dalam konteks pilihan raya, mereka tidak ada lagi harapan dari mereka cuba memujuk PAS atas isu Melayu dan Islam. Itu saja. Dan itulah yang cuba mereka momokkan dan membiarkan kita. Saya pun 2 hari lepas di KL cuba tanya driver taksi, dia macam rasa bahawa negara kita ni masalah. Dia kata bila ada DAP. Saya kata kalau ada DAP masalah, dulu MCA tak ada masalah ke? Sama juga, orang Cina juga. Dia kata tak, DAP lagi masalah. Jadi inilah tuan-tuan yang kita bagi Pakatan Harapan, kita cuba sebagai satu pasukan untuk menerangkan bahawa sebenarnya dalam konteks DAP yang dikatakan cuba mengganggu-gugat Islam, kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam di seluruh negara kita ni, ketuanya ialah Sultan. Ketuanya ialah Sultan. Apakah Sultan duduk diam? Apakah Majlis Agama Islam duduk diam kalau Islam digugat? Berapa masjid di Penang, berapa masjid yang telah ditutup, berapa imam yang telah ditangkap? Tapi tak ada tuan-tuan. Begitu juga kalau kita lah selalu orang UMNO ni, bila dia nak kaitkan DAP, dia kaitkan dengan Singapura, PAP. Dia kata bapak DAP PAP. Tapi di Singapura adakah orang Melayu, orang Islam ditindas? Tidak ada. Cuma yang ada, kalau yang malas itu tertinggal. Itu saja. Yang malas tertinggal.
Tapi kalau yang rajin di Singapura, kalau kita pergi di Singapura, yang rajin, orang Melayu yang rajin, orang Islam yang rajin, saudagar yang berjaya di Singapura, yang kita tahu Masjid Yusof di Singapura itu memang hebat masjidnya. Yang kita, siapa yang biasa pergi di masjid itu, kita lihat masjidnya hebat, masjid yang besar, yang tidak pun dibantah ataupun ditindas oleh parti yang dikatakan sebagai parti yang bapa kepada DAP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah motif ataupun mereka yang kalah dalam konteks pilihan raya yang lalu. Mereka cuba bangkitkan sentimen kepada orang Melayu bahawa sebenarnya kita ini tak ada apa dah, kita diperintah oleh DAP saja, DAP saja, yang lain tak boleh buat apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita cuba terangkan. Marilah kita sama-sama sedarkan rakyat di negeri Kedah ini supaya mereka tahu bahawa sebenarnya kita dalam satu pasukan untuk memerintah, dan kita berada dalam pasukan yang boleh membuktikan bahawa segala penyelewengan yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional yang cuba kita baiki sekarang ini, walaupun kita lihat dalam masa setahun memang tak boleh nak buat apa. Dalam masa setahun kerajaan Pakatan Harapan memang bila orang kata tak boleh buat apa, memang tak boleh buat apa, pasal kita nak perbetulkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan dulu. Jadi saya rasa itulah sikit sebagai permulaan yang dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan aturkan siri ceramah ini ke seluruh negeri Kedah untuk kita beritahu rakyat, walaupun kita sekarang ini dalam pemerintahan, tapi kita nak beritahu bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah satu, kita kata, pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa pemimpin yang mereka cuba merampas dan disokong oleh UMNO dan PAS, yang juga mereka ini menjustifikasikan kepada kehendak mereka sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Rahman Ahmad, Setiausaha kepada Majlis Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kedah. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, jelajah kita bermula di sini. Jelajah kita akan diteruskan pada bulan ini, pada bulan Mac ini, sekurang-kurangnya akan ada 7 lagi jelajah seumpama ini di seluruh negeri Kedah. Dan kita akan sambung pada bulan 4. Dan ini adalah jelajah Pakatan Harapan di peringkat negeri Kedah. Adapun di peringkat kawasan-kawasan, bahagian dan juga cabang, kita pohon juga untuk tuan-tuan meneruskan jelajah yang seperti ini untuk kita turun ke bawah, untuk kita pastikan segala maklumat yang ada, maklumat yang betul akan sampai kepada masyarakat di bawah sana. Kita teruskan program kita dengan menjemput YB Kota Deraman. Tak mau? Meja. Okey, Meja Anwar. Sila, terus. Tiga hingga 5 minit meja. 3 hingga 5 minit. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang datang pada hari ini. Di sinilah kita bermula gerakan deklarasi rakyat. Di sinilah kita bermula untuk menumbangkan kerajaan kleptokrat. Tapi hari ini amat malang. Mandat rakyat dirampas. Ditubuhnya kerajaan pintu belakang. Alhamdulillah, walaupun Bersatu telah keluar, tapi kami tidak keluar. Kami kekal dengan Pakatan Harapan. Angin sedang bertiup di Selangor, tak lari orang kita. Di Penang tak lari, di Kedah tak lari. Cuma di Johor kita akan gempur. Sekarang sedang berlaku pemberontakan di Johor, pemberontakan ahli-ahli Bersatu. Percayalah, kalau kita teruskan gerakan ini, kita akan berjaya.
kita kena pertahankan mandat rakyat. Mandat rakyat diberi kepada kita untuk mentadbir negara ini, bukan merompak, mencuri, menyamun harta rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, pendirian saya dan rakan-rakan dalam Bersatu di Kedah tidak berubah. Mungkin seorang dua. Majoriti 99% adalah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya menyuruh para rakan-rakan saya yang berhormat, kita teruskan gerakan ini. Dan kalau ada urus niaga haram, saya harap jangan kita membeli, jangan kita menjual maruah kita. Terus kita akan terus berjaya dalam negeri Kedah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Meja Anwar. Meja adalah timbalan pengurusi PBM ni Kedah. Kita teruskan pentas kita dengan menjemput YB Tis William, Adun Kota Darul Aman. Silakan YB, 3 hingga 5 minit. Selamat petang. Salam sejahtera kepada Barisan Pimpinan Pakatan Harapan, Barisan Rakyat. Selamat kita berjumpa lagi sebab kita sudah sekian lama tidak berjumpa macam program ceramah macam ini. Kembali kuasa rakyat. Kita ada sokongan kita. Baru-baru ini kita nampak mandat rakyat kita, tiba-tiba kerajaan di bawah negeri, kerajaan pusat kita dirompak. Dan kita nampak kejatuhan beberapa negeri iaitu Melaka, Johor, dan akan datang Perak, kemudian dan lagi negeri akan ditadbir ataupun dirompak oleh golongan kleptokrat. Dan bila kita undi, masa kita undi, kita berikan kepada Pakatan Harapan, tiba-tiba datang pula kerajaan pintu belakang yang kita tidak sokong, yang kita tolak, tapi tiba-tiba dia jadi isteri kita. Untuk tempoh 22 bulan ni, kita nampak pelaburan yang datang ke negeri Kedah. Kita nampak peningkatan. Kita jemput Datuk Seri Mukris. Kita nampak pelaburan kita meningkat, iaitu hampir 10 bilion yang datang ke negeri Kedah. Ini merupakan satu pencapaian yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negeri Kedah. Ini merupakan hasil kerja di mana di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukris bersama dengan barisan exco kita baru nampak pencapaian dari segi pelaburan atau keyakinan pelabur luar terhadap negeri kita. Jadi untuk Pakatan Harapan, kita selalu percaya kita harus berjuang untuk peluang pekerjaan, kemudiannya kita mencipta pelaburan untuk supaya kita dapat hidup lebih aman pada masa akan datang. Tapi dengan adanya pemberontakan di dalam kerajaan, kita mungkin akan hilang satu harapan untuk bergerak ke depan. Kalau hari ini kita serahkan kerajaan negeri Kedah kepada pentadbiran PAS, maka kita akan nampak hutan-hutan kita akan hilang dan semuanya pendapatan negeri akan bergantung sepenuhnya kepada balak sahaja. Kita mempunyai cara pentadbiran yang bersih, cekap dan mendapat kepercayaan dari seluruh dunia. Jadi kita nampak dari segi pelaburan dunia, kita berjaya menarik berbilion-bilion pelaburan ke negara kita. Dan kita nampak peluang pekerjaan akan meningkat dalam tempoh masa 3 tahun ini. Jadi saya berharap kita semua kita tolakkan kerajaan pintu belakang
dan kita berikan sokongan penuh kepada Kerajaan Pakatan Harapan, dan kita bergerak bersama dalam tempoh 3 hingga 5 tahun ini, dan kita akan nampak perubahan dalam nasib dan hidup rakyat, dan kita mempertahankan mandat rakyat sebagai pimpinan yang telah dipilih oleh anda. Kita akan terus kekalkan mandat dan kita akan berjuang untuk masa depan yang lebih cerah kepada negeri dan kepada Malaysia. Jadi kita berikan satu sokongan gemuruh kepada kita yang mengundi untuk Kerajaan Pakatan Harapan. Terima kasih. Yang berhormat Teh Siu Leong Adun Kota Darul Aman. Kita teruskan jelajah kita pada malam ini dengan menyebut YB Syamugan Adun Bukit Selambau, Esko Kerajaan Negeri. Terima kasih Tuan Datuk Pengerusi Majlis. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam reformasi, salam kepada rakan-rakan pimpinan, salam kepada Datuk Seri Utama MB kita, salam kepada Datuk Johari, YB Tan, Datuk Fakhruzi dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Negara kita telah berlaku satu tragedi yang tak dapat dilupakan lebih kurang 9 hari yang lalu. Rampasan kuasa, saya anggap itu adalah satu rampasan kuasa yang jijik, yang tidak bermoral, yang tidak dapat diterima oleh rakyat jelata. Rata-rata rakyat Malaysia telah memberikan satu mandat yang besar pada PRU yang lama yang lalu, di mana kuasa rakyat adalah kuasa keramat. Tetapi oleh kerana haluwa dan tamak oleh segelintir pemimpin, mereka sanggup menggadaikan martabat rakyat, kuasa rakyat untuk kepentingan mereka. Oleh kerana kesatuan dan persatuan di antara kita, kita dapat bersama-sama di sini, dan saya harap tuan-tuan turut bersama dengan PH dengan bersatu untuk memastikan kita terus berkuasa di negeri ini, dan mudah-mudahan dalam masa yang singkat apabila Parlimen bersidang, saya mohon, saya harap kita akan mendapat satu peluang yang begitu bagus, di mana kita mempunyai majoriti yang besar untuk menubuhkan negara kita. Ini akan berlaku tuan-tuan. Sabar saja. Saya pohon kepada tuan-tuan, jangan terpengaruh daya-daya yang gila dari pihak-pihak Pakatan Perikatan, di mana mereka berkata mereka tidak mau bersama dengan DAP. Apa masalah dengan DAP tuan-tuan? Faktor sejarah, Puteri Hang Lipo pernah berkahwin dengan Sultan kita di Melaka. Masyarakat Cina bersama dengan kita. Setiap hari kita bertemu bersama-sama dengan masyarakat Cina, Tionghoa di negara kita ini. Apa salahnya mereka bersama dengan kita? Ini adalah satu contoh yang mereka berikan supaya mereka menghasut di seluruh pelosok, terutamanya di kawasan-kawasan perkampungan, di mana mereka kata orang Cina itu komunis. Tak betul tuan-tuan. Mereka hidup bersama dengan kita. Tiap hari kita bersalam dengan mereka. Jadi mereka adalah sebagian daripada saudara kita. Mereka adalah sanak saudara kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya harap tuan-tuan bermuafakat, bersepakat dan bersama dalam wadah perjuangan ini untuk memastikan kuasa rakyat berada di atas daripada apa saja kuasa tuan-tuan. Bagi pihak-pihak perikatan, kononnya perikatan mau berkuasa, sabarlah dulu, tunggulah 3 tahun. Kesabaran itu adalah sebagian daripada keimanan. Tunggu untuk 3 tahun, masa PRU 15 kita tengok, itu saja cerita dia. Tak payah buat rampasan kuasa macam ini yang dijijik, yang dikutuk oleh bukan saja orang Malaysia, seluruh dunia tuan-tuan. Dengan ini saya pohon kepada tuan-tuan bangkit dan memastikan kita akan tumbangkan perikatan ini dalam masa yang singkat melalui kuasa rakyat. Sekian, terima kasih. YB Syamugan, Esko Kerajaan Negeri. Kita teruskan lagi ceramah kita dengan menjemput Adun Kota Siputih yang juga Esko Kerajaan Negeri, Dr. Salmi Said.
Dr. Salmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Chahau, Vanakkam. Yang dikasihi Datuk Seri Utama Mukhlis Tun Mahathir, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul pada malam ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan kami untuk memastikan kerajaan Pakatan Harapan Bersama Bersatu terus mentadbir negara Malaysia dan juga negeri Kedah. Alhamdulillah, apa yang berlaku pada ketika ini adalah sesungguhnya bagi orang Islam ia adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita reda, kita terima ujian ini, dan sebenarnya ia memberikan satu hikmah kepada kita, iaitu hikmah untuk kita bangkit semula setelah berapa lama kita dalam keadaan tenang, rehat, dan pada hari ini kita lihat rakyat sudah bangkit semula. Seluruh negara kita bersama-sama, seluruh kaum, bangsa dan agama, kita bangun untuk memastikan bahawa mandat rakyat dikembalikan semula. Dan kita lihat bagaimana Perikatan Nasional yang sampai sehingga kini belum lagi boleh menumbuh melaksana kabinet baru, belum lagi terbentuk, dan kita tunggu sejauh manakah mereka mampu untuk melaksanakannya. Dan bagaimana kita lihat kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan-pimpinan, menteri-menteri, Perdana Menteri dapat melaksanakan kerja-kerja mereka dengan cukup baik sekali. Bagaimana mereka telah memastikan bahawa ekonomi di negara kita semakin meningkat, dan pelbagai lagi projek-projek yang ingin mereka laksanakan tapi terhenti di sini. Dan kita harap kerajaan Perikatan Nasional ini tidak mampu untuk melaksanakan sebagaimana kerajaan Pakatan Harapan telah laksanakan pada ketika yang dulu. Dan kita harap kerajaan Pakatan Harapan Bersama Bersatu di negeri Kedah ini akan terus kekal di bawah adun-adun yang dulu dan esko-esko yang dulu, dan kerajaan ini akan terus melaksanakan program mereka. Walaupun saya sebagai esko pendidikan di negeri Kedah ini telah dihalang untuk memasuki sekolah-sekolah, tetapi kita akan teruskan pendidikan di negeri Kedah ini, dan kita akan pastikan pembangunan model insan dan pendidikan pada pelajar di negeri Kedah ini terus untuk mendapat apa yang hak mereka, dan kita akan pastikan bahawa kerajaan Pakatan Harapan yang diberikan oleh mandat rakyat ini akan dikembalikan semula. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Salmi. Kita teruskan lagi dengan ucapan daripada Esko Kerajaan Negeri YB Simon Wee yang juga adun Bakarang. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih Dr. Ismail, saudara pimpinan Pakatan Harapan, saudara dan saudari semua, penggerak-penggerak, anggota-anggota daripada Parti Keadilan Rakyat, PBBM, Amanah, DAP, dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. Salam sejahtera. Tajahau. Wanakkam. Sawadikap. Terima kasih semua yang hadir. Saya datang di sini nampak muka-muka kawan-kawan di bawah. Yang pertama, saya sangat terharu sebab muka-muka inilah yang bersama-sama kita pada PIU 14 kita sama-sama menjatuhkan mereka-mereka yang kleptokrasi, mereka yang korup. Muka-muka inilah yang kita bertungkus lumus lawan habis-habisan, kita ditindas, kita ditekan, tetapi kita tetap bersama pada PIU ke-14. Ada kawan-kawan yang lagi lama lagi bersama-sama kita lawan, walaupun beberapa kali tidak berjaya, kita lawan lagi sampai kita berjaya pada PIU ke-14. Saudara saya ada juga di sini, saudara Moto, dari dulu seorang lori driver tolong kita sehingga hari ini ada masalah sikit, kaki cacat, tetapi tetap datang hari ini. Kita bagi dia satu tepukan.
tuan-tuan dan puan-puan, satu hari bulan Mac ini satu hari yang menyedihkan kerana satu kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya telah pun dijatuhkan. Kenapa jatuh? Kerana ada pengkhianat, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ada pengkhianat dari parti saya, PKR, dan juga daripada PBBM. Betul atau tidak? Oh, kita alu-alukan. Yang berhormat Saludi Ayub, Datuk Saludi Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah yang datang daripada jauh untuk bersama kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mandat rakyat telah pun dirampas oleh mereka bersama-sama dengan PAS dan UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pengundi tahu mereka ini yang bertanding atas tiket PKR ataupun Pakatan Harapan, kalau pengundi masa itu tahu mereka akan lompat, akan bersokongkol dengan BN dan PAS untuk menjadi kerajaan pintu belakang, saya pasti pengundi tidak akan mengundi mereka pada PIU 14. Betul atau tidak? Tetapi mereka khianat kepada mandat rakyat. Rakyat memberi kepercayaan kepada mereka. Kita susah payah untuk lawan, kita menang pada PIU ke-14. Hari ini mereka bersekongkol dengan mereka yang kita lawan. Sekarang yang kalah dalam PIU jadi kerajaan, yang menang dalam PIU jadi pembangkang. Ini sesuatu yang pelik. Rakyat seluruh Malaysia membuat undi pada masa itu. Kita ingat itu, yang jadi pacar, yang datang, yang balik dari jauh-jauh untuk mengundi, mengharapkan satu perubahan. Tetapi akhirnya 9 hari yang berlepas itu, mereka kata itu bukan undi, macam beli tiket wayang, tengok wayang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh maafkan mereka yang menggerakkan kerja-kerja yang jahat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mengundi Pakatan Harapan pada masa itu adalah kerana nak menolak UMNO, Barisan Nasional yang korup, yang kleptokrasi. Hari ini membentukkan kerajaan pintu belakang ini adalah untuk selamatkan mereka yang rasuah, mereka yang kleptokrat. Tuan-tuan dan puan, 20 bulan ini Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan dan juga di Kedah, semua kita bertungkus lumus berusaha untuk memperbaiki apa yang tidak baik dalam kerajaan. Kita membangunkan negara kita, kita membangunkan ekonomi kita. Tetapi kerana insiden ini, semua telah pun tergendala, semua jam. Asalnya kita ada banyak perancangan, banyak projek yang telah pun dijalankan, sudah pun dirancang, tetapi kerana peristiwa ini telah pun jam. Dan ekonomi kita telah pun sangat teruk lagi, dengan pelabur-pelabur telah pun tidak ada kepercayaan kerana ketidakstabilan politik ini. So saya tidak ingin mengucap lebih panjang lagi sebab kita banyak penjeram lagi. Yang penting saya rasa kita nak jaga rakyat, kita nak jaga ekonomi, kita nak jaga negara kita. Dan saya percaya kita masih positif lagi kerana mereka yang membentuk kerajaan pintu belakang, pengkhianat-pengkhianat ini tidak akan lama sahaja. Mereka sudah mula bergaduh sama sendiri. Baru berapa hari saja jadi kerajaan sudah bergaduh, dan saya percaya tidak lama lagi mereka akan gaduh lebih teruk lagi, dan mereka akan khianat sama sendiri lagi. So tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu bersedia, kita perlu buat persiapan untuk kita menang balik dalam Kerajaan Persekutuan, dan kita sama-sama mengekalkan Kerajaan Negeri Kedah, mempertahankan mandat rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Simon
Esko Kerajaan Negeri. Kita teruskan pentas kita dengan Esko yang seterusnya, YB Asmirul Anwar Aris. Beliau adalah juga Adun Kubang Hutan. Dengan segala hormat dipersilakan. Okay. Lama tak ceramah politik, kena getak. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachihau dan Homa. Welcome. Tuan-tuan ikut kuat sikit, boleh? Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Tumbang, tumbang. Tumbang PM. Tadi semua dah cakap pengkhianat. Siapa pengkhianat? PM lah pengkhianat, tuan-tuan. Lah ni tak boleh cakap terus-terus, tak boleh dia duk lenggok-lenggok lah. Yang betulnya kita kena lawan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, seorang pengkhianat yang telah disebutkan oleh Tun Mahathir Mohamad. Bukan saya abang, Tun ya abang. Dia tak boleh duk lenggang main bola ni, dia duk gelinting-gelinting, tak boleh. Sebenarnya kita kena sepak tu hingga gol. Lah ni kita nak bagi tahu semua tuan-tuan puan-puan, hari ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan PBM yang bersama dengan kita, yang mempertahankan bersama dengan Pakatan Harapan. Ucapan terima kasih kepada Tun Datuk Seri Mukris, Syed Saddiq, siapa lagi? Masli Malik, Datuk Amiruddin Hamzah. Mereka merupakan hero-hero kita, iaitu mempertahankan bersatu bersama dengan Pakatan Harapan. Tuan-tuan, kita tahu dulu mengimbau sejarah nostalgia kita. Belas ribu, 10, 15 ribu orang di sini bersama-sama juga dengan Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tun menjadi penceramah utama umum semua calon-calon, dan kita akhirnya kita telah pun menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Hari ini PM kita pengkhianat nombor 1 kepada Pakatan Harapan dan juga bersatu. Kita tengok yang tahu, tuan-tuan ada yang tak tahu, ada yang tahu, yang mana bersatu pecah dua lah kot. Tapi kita tengok minta Datuk Mukris tolong supaya bersatu tu boleh kat Tun Mahathir dan Datuk Seri Mukris. Jadi kita boleh bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk memerintah Malaysia seterusnya daripada PRU 15 dan PRU 16. Saya yakin insya-Allah ini merupakan ujian kepada kita. Sabar merupakan hikmah kepada kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita niat, kita mempunyai prinsip, kita mempunyai integriti, kita mestilah lawan. Kita putih, mereka hitam. Dan kita tengok hari ini ada rakan-rakan kita yang lompat ke sebelah sana. Tuan-tuan, hari ini sebab jawatan, sebab duit, tetapi orang-orang ini tidak lama tuan-tuan, habis penggani pun dia habis. Tapi saya yakin PM pun tadi tengok dalam TV3, duk tadi tengok muka pun tak apa ceria, nak ajak kawan-kawan pun tak mau nak pergi dah. Dia offer rakan-rakan kita, Datuk Mukris dia ajak lah. Dia ajak, memang kata no way thanks, dia saya dapat makluman lah. Jadi maksudnya kita bukan gila jawatan, kita nak bina negara ini, kita nak bina negeri ini. Sebabnya kita mahu supaya rakyat dapat kesejahteraan bersama, kebajikan rakyat kita jaga. Walaupun kita dalam masa 2018 1 sen UMNO Barisan Nasional tak tinggal, tapi kita boleh merintah dengan apa-apa yang ada. 2019 alhamdulillah kita boleh melaksanakan satu demi satu, projek demi projek, kebajikan rakyat kita bagi dan sebagainya. Dan 2020 kita insya-Allah akan take off banyak benda yang kita nak buat. Tapi malangnya pengkhianat-pengkhianat daripada parti-parti kita ini yang telah pun mengkhianati mandat rakyat. Jadi saya memohon supaya tuan-tuan, puan-puan dengar penerangan daripada pemimpin-pemimpin kita dan balik cerita kepada adik-adik kita, saudara mara kita apa yang berlaku. Sebabnya rakyat tertanya-tanya, pegawai kerajaan tertanya-tanya, Tok Wan kita apa dia dah jadi ni. Sebenarnya kita nak tahu sebenarnya negara ini telah pun dikhianati. Kalau di luar negara dipanggil kudeta, rampasan kuasa, tapi kita telah mententeramkan rakyat. Akhirnya kita satu persatu negeri kita pun telah tumbang kepada Barisan Nasional. UMNO apa pun kena buang dengan BN,
ada pemimpin pengkhianat kita pun telah kena bohong dengan UMNO BN, kerana mereka ini merupakan penyamun dan perompak negara. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan memberi sokongan kepada kami, insya-Allah. Kami di negeri Kedah, alhamdulillah, di bawah kepimpinan Datuk Seri Mukris Tuan Mahathir, terus memimpin negeri ini, dan kita akan terus memerintah. Pada bagi saya tak lama lagi PM akan tumbang. Orang kata doa, orang tua kata lebih 100 orang, tumbanglah PM tu. Ni lebih pada 100, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Asmirul Anwar Aris. Kita teruskan pentas kita pada malam ini dengan menjemput kawan baik saya. Beliau seorang adun, anak bukit. Beliau juga adalah seorang ahli Parlimen Kubang Pasu. Beliau juga adalah bekas Timbalan Menteri Keuangan. Dengan segala hormat, saya menjemput Yang Berhormat Amiruddin Hamzah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Dr. Ismail yang menjadi pengacara majlis pada malam ini, barisan pimpinan kita yang ada di depan ini, Datuk Salahuddin Ayub, Datuk Seri Utama Mukris Tun Mahathir, Datuk Jo, Datuk Tan, bila boleh cucu tak tahulah, tak lama lagi insya-Allah, Datuk Fakhrul dan rakan-rakan semua Exco Kerajaan Negeri Kedah, adun-adun kita, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya mengaturkan syukur kepada Allah SWT malam ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Stargate, tempat yang cukup bersejarah bagi kita. Kalau kita masih ingat 25 April 2018, di tempat inilah, cuma stagenya menghadap kot noh. Malam ni kita menghadap kot sana. Ni tak tahulah kot feng shui mendatang apa agak Datuk Wabitan atok pada malam ini. Tapi 25 April 2018, di sinilah kita berhimpun, dan di sinilah kemudiannya diumumkan senarai calon-calon Pakatan Harapan bagi negeri Kedah yang akan bertanding di Parlimen dan juga di DUN. 15 kerusi Parlimen dan 36 kerusi DUN. Sebahagian besar ada bersama kita di sini. Sebahagian tentunya calon-calon itu yang tak menang tak ada di sini. Tetapi akhirnya rakyat negeri Kedah yakin dengan apa yang kita bawa, manifesto yang diperkenalkan di peringkat pusat dan juga manifesto di peringkat negeri Kedah. Dan akhirnya keputusan di negeri Kedah, Pakatan Harapan menang 10 kerusi Parlimen dan 18 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan juga di tempat yang bersejarah inilah kemudiannya kita umumkan pembentukan kerajaan di negeri Kedah dan yang lainnya seperti yang semua kita sedia maklum. Dan di dalam hampir 2 tahun kita menjadi kerajaan di persekutuan dan juga kerajaan di negeri Kedah, kita merasakan bahawa ini suatu kombinasi yang cukup baik, kerana saya dan beberapa rakan yang lain yang ada di sini pernah ada pengalaman kerajaan negeri yang tidak sama dengan kerajaan di persekutuan tahun 2008 hingga tahun 2013. Betapa sukarnya. Tetapi
Kali ini kita menang di negeri dan kita menang di pusat. Sudah tentu memberikan suatu peluang yang baik untuk kita mengotarkan segala apa yang telah kita janjikan dalam manifesto kita, dan dapat kita bersama kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk sama-sama memajukan negeri Kedah Darul Aman ini dan juga sudah tentunya negara kita Malaysia. Saya sempat untuk berkhidmat di bawah Datuk Seri Utama Mukhlis Tun Mahathir selama sebulan lebih sikit menjadi Exco Kerajaan Negeri sebelum ditawarkan untuk menjadi Timbalan Menteri Kewangan di pusat sana. Kita tahu bahawa kita ada satu tim yang cukup baik di sini. Kita boleh bekerjasama dengan cukup baik. Sebab itulah menjadi suatu yang amat duka cita bagi kita apabila kita merupakan gabungan yang baru, PH, gabungan yang baru, untuk kita serasi bekerjasama sekali dan sebagainya, mengambil masa sedikit. Tetapi alhamdulillah kita dapat kerja sebagai suatu pasukan. Banyak yang telah kita janjikan dalam manifesto telah berjaya kita laksanakan, dan sebahagiannya sedang dan akan kita teruskan untuk kita kotakan janji kita. Yang terakhir yang belum sempat kita umumkan tapi telah menjadi kemelut ini telah dipersetujui dan dapat diputuskan ataupun disahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub yang merupakan ahli kabinet, bahawa kita nak umumkan janji mereka yang berhutang dengan PTPTN hanya harus mula membayar balik apabila mereka mempunyai gaji 4,000 sebulan. Tak dan kita nak umum jadi kemelut ini. Jadi saya ingat kalau lepas ni ada mangkuk hayun mana nak umumkan benda ni, dia nak habaq ni idea mereka mengarut. Ini telah sama-sama kita putuskan dalam PH, cuma tak dan kita nak umumkan lagi. Ya, yang saya nak sebutkan bahawa kita sedang perhatikan satu persatu yang kita janjikan, dan kita insya-Allah kita akan cuba laksanakan mengikut kemampuan kewangan. Dan tuan-tuan dan puan-puan semua tahu bahawa keadaan ekonomi negara dan dunia bukannya mudah. Headwinds yang ada terlalu besar. Banyak yang bukan dalam kawalan kita, iaitu di luar kawalan kita. Berlakunya trade konflik antara China dan Amerika. Mereka baru bersin di sana, kita demam dah tang ni. Ya, bagaimana kemudiannya Brexitnya, berlaku peperangan di beberapa tempat, semua memberikan kesan kepada kita. Sudah tentulah kita nak pastikan, dan semua orang sudah tahu bahawa bila kita masuk jadi kerajaan, kita buka balik tengok akaun negara kita, kita dapati bahawa hutang negara kita dah sampai 1 trilion ringgit yang kemudiannya kita perlu perbetulkan. Sebab itulah agenda konsolidasi fiskal, iaitu nak memastikan bahawa hutang kita itu berada pada tahap yang mampu untuk kita bayar, perlu kita lakukan. Dan ini menyebabkan banyak perkara yang perlu kita tengok semula, review dan turunkan kos dan sebagainya. Pasal apa? Ini istilah orang Kedah, kita nak kena gabuih tape yang mereka berak rata dulu ni, sembunyi bawah kapet dan sebagainya. Kita lah masuk, kena buka, cuci dan sebagainya untuk mengembalikan semula negara kita ke landasan yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berlaku apa yang telah berlaku, dan alhamdulillah saya masih boleh balik ke kawasan saya di Kubang Pasu maupun di Anak Bukit. Saya mampu untuk berjalan with my head, dengan kepala saya boleh mendongak ke atas, kerana saya tidak menggadaikan prinsip kita di dalam PH untuk bersama. Walaupun
tawaran-tawaran yang diberikan cukup lumayan. Tetapi apa guna kalau kita bersama dengan mereka tetapi kita balik kawasan tak boleh nak berhadapan dengan rakyat yang telah memberikan mandat kepada kita. Rakyat yang telah membuat keputusan menolak kerajaan kleptokrat yang dipimpin oleh Najib dan kuncu-kuncunya, yang kemudiannya membuat perancangan-perancangan dan kemudian setakat ini nampak seolah-olah berjaya. Tapi kita doakan insya-Allah taala mereka yang khianat kepada rakyat akan kita hapuskan dan kita akan kembalikan kerajaan Pakatan Harapan terus memerintah dan membawa agenda perubahan dan kebaikan untuk rakyat di negeri Kedah. Saya nak sebut di sini khususnya di negeri Kedah sebab memang ada rancangan untuk menjatuhkan kerajaan di negeri Kedah. Saya ada di sini, Yang Muhammad Datuk Zamri. Saya nak minta bangun semua adun-adun negeri Kedah. Datuk Zamri sila bangun. Asmirul sila. Wabi Teh, Wabi Shanmugam, Dr. Salmi, kemudiannya Wabi Simon, dan Datuk Fakhrul, Dr. Ismail, Yang Mak Berhormat kita Datuk Seri Utama, Datuk Jo, dan Wabi Tan. Berapa ada ni? Saya. Dan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita di negeri Kedah kita ada 19 adun yang bersama dengan PH yang menjadikan kerajaan negeri Kedah. Saya nak semua lihat 12 yang ada di sini dan kemudiannya berapa lagi 7 yang tidak dapat bersama pada kita pada malam ini. Tapi lihatlah, inilah muka-mukanya yang kami berjanji di hadapan tuan-tuan di padang ini pada malam ini. Kami akan pastikan bahawa kerajaan negeri Kedah tidak akan menerima nasib yang sama di pusat dan kami akan mempertahankan kerajaan ini. Dan jangan ada di kalangan kita yang 7 orang yang tidak bersama pada malam ini atas apa jua alasan untuk tidak bersama kita, dan kita akan pastikan kerajaan ini akan terus tegak dan terus memerintah negeri Kedah sehingga akhir penggal ini, insya-Allah. Terima kasih sahabat sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, depa di sana pun dengar cerita macam-macam. Ya. Dan ini bukan cerita yang baru. 2008 hingga 2013 juga kita menghadapi perkara yang sama. Saya masih ingat lagi Yang Muhammad Datuk Fakhrul. Saya telefon dia lepas subuh, bagi salam ya. Tak dan nak kata apa dekat dia, dia tanyakan saya, awak kerajaan jatuh dah kah? Kita dak dia nak cerita pasal lain. Pasal waktu itu tawar menawar, beli membeli cukup kuat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, ia sedang berlaku sekarang. Dan sekurang-kurangnya 12 yang ada di depan kita pada malam ini telah memberi pengakuan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita akan tetap mempertahankan kerajaan ini, dan kita akan pastikan bahawa 7 yang tidak dapat bersama kita pada malam ini akan terus bersama kita untuk memastikan kerajaan ini akan terus tegak dan tegak untuk memastikan agenda perubahan dan pembangunan untuk negeri Kedah akan dapat kita laksanakan, dan kita akan janjikan bahawa ianya akan memberikan kebaikan kepada rakyat negeri Kedah sehinggalah kepilihan raya umum yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak balik pi bisiang daging tak di Yang Berhormat Datuk Engineer Amiruddin Hamzah, bekas Timbalan Menteri Kewangan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya akan sebut kita punya logo ataupun kita punya tagline keseluruhan jelajah kita yang bermula pada malam ini. Saya akan sebut pertahankan mandat rakyat. Saya akan sebut pertahankan tuan-tuan sambung.
ucapan saya dengan sebut mandat rakyat. Tuan-tuan, pertahankan, pertahankan, pertahankan. Saya difahamkan Yang Berhormat Nurin, MP Merbok, Ahli Parlimen Merbok bersama dengan kita. Saya persilakan ke atas pentas. Untuk tidak melengahkan masa, saya terus menjemput Yang Berhormat Suka Menanti YB Engineer Zamri Yusof yang juga Esko Kerajaan Negeri. 5 minit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Dr. Ismail yang juga Ketua Penerangan PH Kedah, seluruh pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Mukris, Datuk Seri Datuk Johari Abdul, YB Tan, Datuk Fakuradi dan seluruh pimpinan. Alhamdulillah, bersyukur kita malam ini dapat berada dalam satu program khas yang disebut sebagai Pertahankan Mandat Rakyat, khususnya di bumi Kedah kita ini. Alhamdulillah, siapa yang kita pastikan, yang kita dapat lihat tuan-tuan dan puan, memang sejak daripada awal lagi, daripada 9 Mei tahun 2018 bila berlaku peralihan kuasa di bumi Malaysia kita ini, kemudian bila berlaku kuasa di Kedah dalam keadaan yang cukup nipis, majoritinya daripada awal lagi mereka berusaha macam-macam untuk di Kedah ni. Tapi alhamdulillah, mandat rakyat yang diberikan kepada 18 dun di Kedah, kemudian ditambah dengan speaker, kemudian ditambah dengan gua cempedak, menjadikan kita berada dalam keadaan yang cukup berjaya untuk melaksanakan pelbagai agenda program kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, tadi Datuk Amir yang berpengalaman di Kedah dan berpengalaman dalam Malaysia, bagaimana melihat akaun awalnya sebelum kita mengambil alih, dan bagaimana usaha kita 22 bulan kita laksanakan program di Malaysia. Begitu juga di negeri Kedah tuan-tuan. Dalam program sepanjang 22 bulan ini, banyak yang telah mula kita sampaikan satu persatu, tapi tidaklah detail yang dapat kita sampaikan. Kerana kita sedang berusaha, banyak kerja keras kita untuk memastikan agenda yang kita senaraikan dalam buku manifesto dapat kita tunaikan sebahagian besarnya untuk kita sampaikan. Of course tuan-tuan dapat lihat, kalau tampil saya di sini nombor 1, MB sebut tadi pun tajuk ayat yang pada ketika itu dengan program susunan yang kita perlu susun semula, perbelanjaan yang begitu mudah. Belanja masa kita masuk tu hutang dah 1.8 bilion dah, hutang ayak di Kedah ni 1.8 bilion, hutang lagi 1 bilion pula dah sign dah. Kalau sambung dengan hutang tu, kita akan berhutang dengan 2.8 bilion duit ayak di Kedah. Patutnya tak ada masalah pun kalau 1.8 bilion itu sampai kepada rakyat. Tapi tuan-tuan dan puan, dalam kerja keras kita 22 bulan pentadbiran di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukris bersama dengan 10 barisan Esko dan seluruh pimpinan kita di seluruh kawasan negeri Kedah, kita belanjakan tak sampai pun 500 juta untuk kita perbetulkan keadaan yang ada, untuk kita pastikan sekarang ni 98% penduduk Kedah menerima balik bekalan air yang cukup dengan tekanan dan juga dengan kualiti dah. Tapi masih lagi ada sekitar 2% tuan-tuan yang kita kena sebut, bukan semua dapat. Masih lagi 2%, kita 12,000 begitulah akaun yang sedang kita uruskan, berbanding dengan pertambahan 22 bulan kita memerintah, permintaan baru telah meningkat 30,000 akaun. Mohon ayat. Itu dari segi detail kita cerita kemudian lah. Tapi yang pentingnya bagaimana kita menguruskan keuangan di Kedah. Kalau tuan-tuan lihat dengan apa yang kita ada, bila ketelusan yang berlaku, bila ketelusan dalam pengurusan keuangan Kedah, khususnya berkaitan dengan projek-projek kecil ini, projek-projek kerja raya dan sebagainya, yang kita lakukan ialah dalam bentuk sistem yang lebih terbuka. Semua orang dapat peluang yang sama, tidak lagi ditindas oleh kelompok-kelompok yang menguruskan mengikut pintu belakang dan juga bawah meja. Of course lah, saya juga dapat kritikan kawan-kawan kita kerana tak tolong pelepas 3-4 projek kat mereka. Yang tu orang lain kena tolong cerita. Sebab setakat saya kenal, saya antara orang yang pertama terlibat dalam jawatankuasa mengenai rasuah
Bila ditubuhkan SPRM tahun 2019, saya duduk dalam tu, saya antara yang cukup detail melihat akta-akta yang ada di bawah SPRM itu. Jadi kita tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Sebab tu kita minta maaf kalau kita tak boleh tolong pelepas projek tu, sebab memang tak boleh. Tetapi kalau nak marah, nak buat macam mana kan? Tapi yang penting kita jadikan satu sistem yang terbuka sampai tuan-tuan berjalan dalam Kedah ni. Sekarang ni bila tengah projek baru untuk kita laksanakan program penurapan jalan di Kedah ni, untuk belanjakan 200 juta pula tahun ni, sampai nak cari jalan pun tak banyak dah. Kebanyakan jalan dah hitam merelik balik dah lah ni. Tinggal lagi beberapa persekutuan, jalan persekutuan yang sedang kita uruskan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sekarang bukan masa untuk saya bentangkan apa yang telah pun kita laksanakan, sebab kita dah rangka program-program seterusnya, iaitu insya-Allah penghujung akhir 2020 ini, bila genap 3 tahun awal tahun depan, banyaklah saya dah bagi tahu Datuk Seri Mukris senarai kita panjang yang kita boleh bentangkan. Tetapi sekarang ini masa untuk kita laksanakan tahun take off, tahun kita laksanakan tahun 2020 yang sedang kita laksanakan. Saya rasa itu saja sebagai mewakili sebahagian daripada kawan-kawan kita dalam ucapan ringkas kita malam ini. Kita beri tumpuan kepada tetamu khas kita membentangkan keseluruhan bagaimana mandat rakyat ini yang telah pun diberikan kepada kita tapi dikhianati. Tapi seperti disebut oleh Datuk Amir tadi, belum berjaya lagi. Mereka masih belum berjaya. Kita lihat bagaimana mereka sukarnya untuk menubuhkan kerajaan minoriti yang tidak mungkin mendapat mandat di parlimen dan juga di seluruh rakyat Kedah. Jadi insya-Allah kita akan terus kekal dan kita berikan komitmen yang kuat dalam kerjasama sepasukan yang telah pun lancar 22 bulan yang lalu. Kita akan teruskan dengan pelbagai lapisan yang ada, pelbagai latar belakang yang kita ada. Umur pun berbeza, lelaki, perempuan, Melayu, Cina, India, semua ada dalam kabinet negeri Kedah kita ni. InsyaAllah kita teruskan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Engineer Zamri Yusof. Kita teruskan pentas kita dengan tokoh wanita ahli Parlimen Merbuk, Puan Nurin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Mukris, yang turut hadir ramai esko seluruh barisan esko dan seluruh yang hadir pada malam ini. Pertama sekali terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini. Ini sebenarnya adalah sokongan buat kita semua, dan beradanya kita pada malam ini sebenarnya adalah inilah ruang dan peluang untuk kita terus menyatakan kita punya kesatuan, yang mana kami sendiri hampir seminggu ketika berlakunya tragedi pengkhianatan itu, yang saya rasa sesuatu yang tak mungkin dapat kita lupakan. Tetapi untuk membuat suatu keputusan yang sangat pedih, kita rela untuk jatuh demi untuk kita terus mempertahankan mandat rakyat. Seinci pun kita tidak berundur, dan seinci pun tidak mungkin kita akan bersama dengan pengkhianat-pengkhianat itu untuk memastikan mandat rakyat itu kita hancurkan. Kenapa saya katakan bahawa meskipun kita tinggal 10 orang sekalipun, tetapi prinsip mesti kita pertahankan sehingga ke akhir hayat kita. Saya cuma ingin menyatakan satu sahaja. Kalau tadi saudara Ismirul sebut kita harus jatuhkan Perdana Menteri kita yang sebenarnya, kalau dia betul-betul berani, saya cabar dia, betul ke dia ada nombor 114 tu? Kita sebenarnya ada bukti bahawa kita ada lebih daripada mereka. Bilangan yang mereka rasa daripada Malaysia itu sebenarnya dia tak ada. Kalau dia betul-betul berani, dia buatlah sidang parlimen. Panggil sidang parlimen pun dia tak berani. Dia sanggup lewatkan sidang parlimen tu pun nak pilih timbalan Perdana Menteri pun susah. Bergaduh mereka. Pada saya, dalam kandang kerajaan baru sekarang ada ular, ada singa, ada semua binatang-binatang yang ganas. Saya tak pasti adakah kerajaan yang baru ada ni ada pengkhianat, bukan saja pengkhianat tetapi juga ada perompak,
ada pencuri, ada pembunuh, dah ada macam-macam dalam kerajaan yang ni. Maka you all bayangkan kalau Zahid Ahmidi dengan lebih 47 kes Kunan yang menyatakan bahawa dia kalau 2 juta tu setakat duit poket, dia tak tahu bahawa kita dekat kampung ni kalau penoreh getah, kalau kita yang bekerja di Pendang, penoreh getah, yang kerja kelapa sawit, kalau di Merbuk tu sendiri lagi lah kadang-kadang kita kopek ikan bilis nak dapat sekilo pun RM1.5. Nak dapat 10 kilo ni tunggu 4-5 hari. Cuba darabkan RM1.5 dapat 10 baru RM15. Bahagi dengan 4 hari 5 hari. Rakyat nak dapat nak cari RM1 RM2 susah. Kunan boleh cakap 2 juta tu sebenarnya duit poket dia je. Bayangkan betapa inilah antara pimpinan yang sedang berada dalam barisan barisan pengkhianat. Kenapa saya katakan khianat? Khianat ni sebenarnya senang je. Bila you pegang amanah, you tak buat apa yang sepatutnya. Kita kena kembalikan amanah itu, kita kena ambil yang daripada rakyat, kena kembalikan kepada rakyat. Jadi saya mohon kepada semua yang berada dekat sini untuk terus sama-sama kita berada, sama-sama berikan sokongan, sama-sama kita pertahankan kerajaan negeri Kedah. Dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh barisan ESKO yang ada di atas pentas ini. Saya rasa ini adalah satu contoh di saat negeri-negeri lain semua gagal mempertahankan Pakatan Harapan, di saat negeri-negeri lain semua berkecamuk berminggu-minggu nak memilih MB sekejap lompat sana sekejap lompat sini. Saya terbaca satu kenyataan, statement seorang yang saya rasakan agamawan tapi ditulis pada tahun 1440 Hijrah, tahun lepas saja. Dia sebut mudah saja kalau kita nak gunakan faktor kita sebagai seorang Islam contoh dia sebut dalam statement dia, seseorang yang bertanding atas kapasiti parti, satu parti mewakili sesebuah parti, mewakili sesebuah jemaah. Apabila dia menang, dia bukan menang sebab individu. Kena ingat yang tu dia menang kerana parti tersebut. Jadi kalau dia lompat, dosa. Betul tak? Kalau dia nak lompat, dia kena minta izin. Wahai Parlimen Merbuk, pada hari ini aku nak lompat masuk barisan sana. Macam tu baru adil, betul tak? Sepatutnya macam tu. Ini tak. Ketika dia melompat, itu keputusan apa? Keputusan individu atau keputusan rakyat. Jadi sebab mereka-mereka ahli parlimen ke adun ke mana-mana ESKO yang keluar macam ini, kita jangan bagi muka langsung kepada mereka. Kalau macam apa yang tadi Datuk Amiruddin sebut, kita boleh balik kawasan, kita boleh angkat muka. Tapi kalau ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat ini yang mengkhianati amanah rakyat, yang tidak minta izin pun dengan rakyat untuk dia lompat senang-senang saja. Cuba fikir betul-betul, pasal apa dia berlompat? Cuba fikir, pasal apa dia berlompat? Saya nak habak depa-depa ni semua atas ni, siapa yang takut sebenarnya hilang jawatan? Yelah, bila you dah jadi menteri, you jadi timbalan menteri, ada banyak duit, ada macam-macam, ada kemewahan Kalau kita tengok, dia ada driver, dia ada kereta, dia ada segala-galanya. Maksud dia banyak lah, gaji pun tinggi, allowance pun tinggi, dan macam-macam ada Siapa yang sanggup kehilangan? Tak sanggup. Sebab itu akhirnya apabila dia meletakkan benda-benda itu yang di hadapan, sebab itu dia lupa amanah rakyat. Sebab itu kita sama-sama mulai hari ini kita cop siapa-siapa yang lompat. Dan kita mengharapkan, terutamanya saya mewakili keadilan, saya harap mereka yang lompat ke sebelah sana tu, memang kita tulis siapa nak jadi calon 10 juta. Lepas ni keadilan banyak duit lah sebab kita ada 12 wakil rakyat yang lompat, maka kita harap kita boleh dapat 12 juta dan kita akan serahkan balik kepada rakyat untuk kita bangun 120 juta. Sebab 12 betul lah tu. Silap, lama tak mengira matematik. 12 kali 10 120 juta. Kan. Kita jumpa dekat mahkamah kita sedang usahakan bersungguh-sungguh betapa ketika kita masuk menjadi calon kita kena ingat kita bawa mandat rakyat. Kita nak pastikan kita menang kerana rakyat, dan dia berada menjadi wakil rakyat, berada dalam Dewan Sidang Undangan Negeri, berada dalam Dewan Rakyat itu adalah dihantar oleh rakyat. Sebab itu kadang-kadang kita tengok apabila wakil rakyat dalam dewan cakap entah apa-apa, dia tak tahu dia tu mewakili rakyat, cakap yang bukan-bukan kadang-kadang kan. Jadi dia kena ingat kalau kita mewakili rakyat, setiap perkataan, perbuatan kita itu adalah lambang rakyat. Kalau nak kembali pun mesti kembali kepada rakyat Jadi saya akan bercakap niat panjang, cuma saya nak bagi satu pantun Pantun ni pantun semua orang biasa dengar Angkut-angkut cibah betul ya Datuk Angkut-angkut
terbang ke langit. Disambar oleh angkut-angkut dia. Lama lupalah. Lupa. Dah tutup habis ya. Okey, sekali lagi ya. Angkut-angkut terbang ke langit, terbang disambar, si burung merbah. Biar bertangkup bumi dan langit, setiaku pada harapan takkan berubah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih daripada Yang Berhormat Ahli Parlimen Merbuk YB Nurin. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, pentas kita akan masuk ke fasa kedua. Sebelum tu saya akan umumkan sekurang-kurangnya kita ada 6 jelajah ini, keseluruhannya bermula di sini dan kita akan teruskan ke 6 parlimen lain. Dan pada 8 hari bulan 3, tuan-tuan boleh ingat, dan selepas ini kita akan hebahkan di media-media baru. Pada 8 hari bulan 3 kita akan berada di Padang Serai, 14 hari bulan 3 di Sungai Petani, 20 hari bulan 3 berada di Baling, 21 hari bulan 3 di Parlimen Jerai, 27 hari bulan 3 di Jerlun, 28 hari bulan 3 di Parlimen Pokok Senang. Dan ini adalah senarai jelajah yang diatur oleh Pakatan Harapan di Kedah. Kita akan ada lagi senarai-senarai yang sama-sama kita akan tambah, sama ada di peringkat kawasan cabang ataupun di peringkat di peringkat parlimen. Tetapi kita akan ada juga daripada peringkat federal yang telah menyusun program-program yang seumpama ini, yang menjadikan insya-Allah jelajah kita ini akan penuh pada bulan ini, dan bukan saja pada bulan ini tetapi pada bulan-bulan yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita masuk ke fasa kedua, iaitu ucapan daripada pengurusi parti yang telah mempertahankan mandat rakyat. Kita ada YB Tan Kok Yew daripada DAP yang bersama dengan kita 2 kerusi. Ucapan tepukan untuk YB Tan Kok Yew. Kita ada Yang Berhormat Datuk Engineer Fakhur Razi, pengurusi Amanah Negeri Kedah, yang bersama dengan dia ada 4 kerusi. Tepukan untuk beliau. Kita ada pengurusi Pakatan Harapan Bau, yang juga pengurusi Keadilan Negeri Kedah, Yang Berhormat Datuk Johari Abdul, bersama dengan dia ada 7 kerusi. Dan yang mengekalkan mandat rakyat dalam Negeri Kedah ini apabila pengurusi PBM Negeri Kedah yang juga Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir, bersama dengan dia 6 kerusi. Tepukan gemuruh untuk kesemua pengurusi-pengurusi yang mengekalkan Pakatan Harapan bersama dengan PBM, mengekalkan mandat rakyat Negeri Kedah. Kita terus dengan ucapan daripada pengurusi DAP Negeri Kedah, Yang Berhormat Tan Kok Yew, yang juga Adun Rega. Yang Berhormat, dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ismail, bersama pimpinan kita Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Datuk Johari, Datuk Salihudin Ayub, Datuk Fakhru, dan semua esko-esko yang ada, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang sudi hadir malam ni. Salam sejahtera,各位同胞，大家晚上好，Waalaikum and Sawadikap kepada semua yang hadir. Apa yang saya nak pesan di sini mungkin rentak saya berlainan sikit. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang berada di sini, ingat malam ni bukan kita datang dengar saja, tetapi apa yang patut kita lakukan, balik ke kampung masing-masing, sampaikan mesej kepada rakyat kita. Kerajaan di Negeri Kedah ni masih lagi kerajaan Pakatan Harapan Bersama Bersatu. Kerajaan yang kekal, yang telah dipilih oleh tuan-tuan dan puan-puan dari semua rakyat di Kedah pada 9 hari bulan Mei 2018, dan kita akan kekal, dan kita berjanji untuk terus habiskan penggal kita sampai pilihan raya ke-15. Yang tu yang kita kena sampaikan kepada semua rakyat, supaya mereka tak dikelirukan oleh
orang-orang ataupun pembangkang yang cuma mengelirukan kita semua, seperti apa yang disebut oleh Datuk Amiruddin tadi. Memang di bawah itu mereka keluarkan banyak WhatsApp, media sosial, sehingga pun kita kadang-kadang terlupa adakah kita masih lagi kerajaan. Kita tertanya. Jadi di sini saya ingin